Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, yang saya hormati Ustaz Muhammad Saiful Bahari bin Abdullah, pensyarah bagi subjek kajian ilmu tarikat USI Part 2 202. Saya Muhammad Yazid bin Mak Johari, nombor metrik 046555. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja pendek iaitu adab murid dengan mursyid dalam tarikat. Dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kaunseling semester 8. Kita masuk kepada pengenalan. Sedikit pengenalan ini adalah penceritaan secara umum berkenaan dengan adab murid dengan mursyid. Okey, seperti yang kita tahu, apabila seseorang itu berada di dalam jalan tarekat, maka perlulah seseorang itu ada bimbingan daripada gurunya iaitu mursyid. Dan pembincangan dalam tajuk ini membincangkan berkenaan dengan adab-adab murid dengan mursyid dalam tarekat, dan juga dibincangkan berkenaan dengan isu ketaatan kepada mursyid yang terlampau juga yang diperbahaskan. Dan kita akan melihatlah sejauh mana perkara tersebut benar ataupun salah. Okey. Seperti yang dihebah-hebahkan. Jadi kita nak tahu dengan lebih jelas. Kemudian yang seterusnya ialah kepentingan beradab dan berakhlak khususnya dalam bertarikat, iaitu antara murid dengan mursyid dan juga sesama ikhwan-ikhwan yang lain. Maksudnya di sini kita akan lihat sejauh mana kepentingan adab ini, iaitu adab antara murid dengan mursyid dalam tarikat. Okey. Jadi kita masuk poin yang seterusnya. Definisi adab. Okey, sebelum kita nak tahu berkenaan dengan adab murid dengan mursyid, kita kena tahu definisi adab dahulu. Okey, di dalam bahasa Arab, adab ini ialah adab yang bermaksud perilaku, perbuatan, kebaikan, santun, tingkah laku, moral, sopan santun, kesusilaan dan kemanusiaan. Okey, menurut Tan Sri Prof Dr. Sheikh Muhammad Naqwi Al-Atas, dia menjelaskan bahawa secara sistematik adab yang mempunyai hubungan kait dengan konsep Islam dalam semua bidang termasuk ontologi, epistemologi, pendidikan serta etika hinggalah estetika dan ekologi. Maksudnya adab ini dia berkait dalam semua bidang. Kalau kita mengikut konsep Islam. Okey. Golongan-golongan sufi, okey, para golongan sufi dia mengaitkan adab ini Nabi sebagai syekh, dan para sahabat juga adalah sebagai murid. Jadi pelaksanaan hubungan di antara mereka itulah golongan sufi melihat berlakunya adab antara para sahabat dengan Rasulullah, dan kita kaitkan, kita sandarkan sebagaimana para mursyid dengan para murid dengan mursyid. Adab dia bagaimana? Kalau kita lihat para sahabat Nabi sangat beradab kepada Rasulullah, begitulah konsepnya dalam tarikat. Jadi kita masuk seterusnya. Seterusnya ialah adab-adab murid dengan mursyid. Okey. Adab-adab murid dengan mursyid ini ada banyak. Saya menemukan lebih daripada 26 ke atas. Dan ni antaranya lah yang saya dapat daripada kajian daripada Prof Datuk Zakaria Stapa. Beliau menerangkan berkenaan adab-adab ni. Saya hanya membaca kerana terlalu banyak. Okey. Yang pertama ialah murid mestilah menghilangkan sama sekali ikhtiar dirinya sendiri semata-mata kerana berasa cukup dengan ikhtiar syekhnya. Maksud dia dekat sini, ikhtiar dirinya sendiri tu, yang kita buat seorang yang murid ni dia tak boleh berasa ikhtiar dengan diri dia cukup. Dia mesti dengan syekhnya. Begitu. Dan seterusnya ialah apabila seorang murid ada keperluan untuk berjumpa dengan syekh, maka janganlah tergesa-gesa. Maksud dia perlu seseorang bertemu dengan keadaan yang sesuai dengan keadaan syekh. Kemudian seterusnya, murid tak boleh sengaja menunjuk-nunjuk atau mencari takbir pelbagai kejadian mimpi, perkara yang dikasihkan. Dia tak boleh menunjuk-nunjuk lah kepada syekhnya. Dia kena secara beradab, secara memberitahu secara baik kepada syekhnya. Kita tak boleh menyebar dan menyiarkan rahsia-rahsia syekhnya. Maksudnya kalau ada aib ke atau apa-apa perkara yang buruk, maka tak boleh disebarkan kepada orang lain. Kemudian murid tak boleh mengahwini perempuan yang sudah diketahui oleh syekhnya sendiri. Maksud dia perempuan yang, contoh kalau kita murid ni dia suka perempuan tu dan syekh juga suka, maka tak boleh lah. Kita kena
berikan kepada syekh. Okey. Kemudian jika syekhnya pergi jauh meninggal keluarga, maka muridlah yang perlu menjaga dan mengambil berat tentang keluarganya. Maksudnya bila syekh keluar ke luar negara, maka kita perlu mengambil berat tentang keluarga syekh dan juga memberi bantuan lah sekiranya perlu. Dan seterusnya ialah jika murid merasa dirinya sifat ujuk, dia hendaklah segera memberitahu kepada syekh. Sebab apa? Apabila murid merasa riak dan ujuk, maka dia perlu berjumpa dengan syekh dia untuk diubati penyakit tersebut. Okay, seterusnya saya hanya membaca lah secara sepital lalu kerana ada banyak, ada 26 adab. Yang pertama, kalau kita lihat ni, adab-adab ni saya dapat daripada 5 bahan buku. Boleh rujuk di dalam KK panjang, KK pendek saya. Okay, yang pertama, menyerahkan diri lahir batin. Yang kedua, murid harus menurut dan mematuhi perintah gurunya. Ketiga, murid tak boleh bergosip atau mengata belakang gurunya. Yang keempat, seorang murid tak boleh melepaskan ikhtiar sendiri. Seorang murid harus selalu ingat kepada gurunya. Seorang murid tak boleh memiliki keinginan untuk bergaul lebih dalam dengan mursyidnya, baik untuk tujuan dunia maupun akhirat. Yang ketujuh, seorang murid haruslah mempunyai keyakinan dalam hati. Yang ke-8, seorang murid tak boleh menyembunyikan rahsia hatinya. Yang ke-9, murid harus memelihara keluarga dan kerabat gurunya. Yang ke-10, kesenangan murid tak boleh sama dengan gurunya. Yang ke-11, seorang murid tidak boleh memberi saranan kepada gurunya. Yang ke-12, seorang murid tidak boleh memandang kekurangan gurunya. Yang ke-13, seorang murid harus rela memberikan kesebahagiaan hartanya. 14, seorang murid tak boleh bergaul dengan orang yang dibenci gurunya. 15, seorang murid tak boleh melakukan sesuatu yang dibenci gurunya. 16, seorang murid tak boleh iri hati kepada murid lainnya. Segala sesuatu yang menyangkut peribadiannya haruslah mendapat izin gurunya. Tidak boleh duduk pada tempat yang biasa dipakai duduk oleh gurunya. Syiar 19, keyakinan penuh pada syekh adalah ajaran, bimbingan dan penyuciannya atas murid-muridnya. Yang kedua, 20, menafikan kehendak dan keinginan sendiri. Seterusnya, yang ke-21, mampu menjaga rahsia-rahsia syekh seperti yang saya sebut tadi awal. Yang ke-22, mengungkap pelbagai rahsia sendiri kepada syekh. Setiap keajaiban dan anugerah yang diberikan Allah kepadanya harus segera diceritakan kepada syekh untuk memperoleh penjelasan dan penilaian oleh syekhnya. Yang ke-23, menghormati ucapan syekh. 24, merendahkan suara di hadapan syekh. Yang ke-25, menahan diri dari tindakan di luar batas. Dan yang terakhir ialah menjaga adab, menjaga batas kehormatannya sendiri. Okey, ini antara adab-adab murid dengan syekh yang saya berjaya kumpulkan daripada 5 buku, iaitu antaranya Pengantar Ilmu Tarekat, Tasawuf di Nusantara, Sanad Salasilah sanad dalam tarekat, kemudian beberapa lagi lah karyawan yang kita kata yang sangat terkenal lah di Malaysia dan juga di Indonesia. Baiklah, seterusnya isu ketaatan dan penghormatan kepada syekh secara berlebih-lebihan. Seperti mana yang kita tahu, sebenarnya perdebatan ni telah berlaku sejak ratusan tahun yang dahulu di antara para ulama, iaitu golongan fuqaha dan golongan sufiah, atau kita katakan ahli zahir dan ahli batin. Ini menurut pandangan daripada Dr. Zahid Al-Qadiri dalam bukunya Syekh dalam Ilmu Tarekat. Dia kata benda ni dah beratus tahun telah diperdebatkan dan dibahaskan. Okay? Dan ia sebenarnya telah pun dijawab oleh ahli-ahli sufi secara baik dan diterima oleh para ulama. Dan kebanyakan para ulama yang berada pada ahli zahir, akhirnya dia menerima setelah mereka menelusuri sendiri jalan tarekat itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali pada mulanya dia menolak hal-hal tasawuf. Sampailah satu masa akhirnya beliau menerima selepas berguru dengan Syekh Yusuf An-Nasaj. Syekh Yusuf An-Nasaj ni selepas dia melalui jalan tarekat, maka baru dia tahu bahawa pentingnya tasawuf, yakni makrifat, mengenal Allah, iaitu makrifatullah. Okay, itu adalah sebab sikit berkenaan dengan isu. Jadi sebenarnya tidak timbul sebenarnya penghormatan secara berlebihan dan sebagainya, kerana apa? Kefahaman perlu diperjelaskan, gitu. Okay, kesimpulan yang boleh saya ambil daripada keseluruhan kajian yang saya buat ini,
saya mendapati adab murid dengan musyrik ni dalam tarikat merupakan satu perkara yang sangat penting lah, dan perlu diambil tahu oleh murid ataupun ahli di dalam tarikat tersebut. Okay. Dan adab ini dia menjadi satu yang penting sekiranya seseorang tu nak mengenal Allah melalui bimbingan mursyidnya. Jadi isu-isu yang timbul di sebalik adab ni perlulah kita mengetahui dari orang yang ahli, bukan pada mereka yang tidak menempuhi jalan tasawuf. Kerana orang yang tak menempuhi jalan tasawuf, dia tidak akan tahu. Dan dia hanya memahami sesuatu ungkapan-ungkapan itu hanya secara zahir, tidak secara batin ataupun secara huraian yang sebenar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalun nuhi ilaihim fas'alu ahli zikr in kuntum la ta'lamun." Ayat yang saya nak fokus kat ini ialah fas'alu ahli zikr, iaitu bertanyalah kepada golongan ahli yang zikr atau orang yang mengetahui. Maka kesimpulan yang boleh saya ambil daripada keseluruhan ni, maka perlulah kita mengambil pengajaran dari adab murid terhadap mursyid dalam tarikat dengan cara yang sebenarnya, serta belajar dengan pakar atau orang yang ahli berkenaan dengan tarikat, serta meneruskan adab yang baik dengan para guru dan mursyid yang kita tahu kadang-kadang mereka ini adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian saja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu juga daripada Allah, tapi dilakukan oleh diri saya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.